Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Salam UiTM Cawangan Johor Kampus Simfoni Alam. Salam Malaysia Madani. Salam Maju Johor. Salam UiTM di hatiku. Pertama kali, saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi yang telah berjaya mendapatkan tawaran ke UiTM Cawangan Johor sama ada di kampus Gamat maupun di kampus Pasir Gudang. Anda antara yang bertuah terpilih untuk menjejakkan kaki ke bumi UiTM Cawangan Johor. Syabas serta tahniah sekali lagi. Pertama kali ingin saya memperkenalkan Barisan Jawatankuasa Eksekutif Negeri UiTM Cawangan Johor. Saya mulakan dengan Profesor Madya Dr. Akmal Aini Osman selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, yang berusaha Dr. Basharuddin Shah Basri, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, yang dihormati Dr. Faridah Najuna Misman, Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri, yang berusaha Dr. Siti Khadijah Alias, Penolong Rektor UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Seterusnya, yang berusaha Cik Muhammad Faizul Muhammad Ruslan, Timbalan Pendaftar Kanan, dan berusaha Encik Muhammad Afendi Mansur, Timbalan Bendahari, Teknologis Ahmad Syarizan Muhammad Isman, Timbalan Pengarah Pengurusan Fasiliti, Puan Mawar Nur Abdullah, Timbalan Ketua Pustakawan, Saudara Muhammad Aiman Hafiz Alias, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar ataupun MPP, Ketua-Ketua Pusat Pengajian, Koordinator Program, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua Unit, Ketua Jabatan, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, mahasiswa baru yang saya kasihi sekalian. Jutaan tahniah, jutaan syabas serta selamat datang saudara-saudari, mahasiswa baru ke UiTM Cawangan Johor, dan amanat ini dijalankan secara langsung dalam talian di YouTube rasmi UiTM Cawangan Johor. Minda sihat, pemacu transformasi. It's healthy to admit you are not okay. It's okay not to be okay, but it's need to be brave. But don't let it be win. Be sad, have your moment, day or week, then do something about it and be happy for yourself. Quotation by JCJ. Melalui penyataan ini, mahasiswa perlu memberikan tumpuan tidak berbelah bagi untuk mencapai kecemerlangan akademik di samping menggunakan seluruh ekosistem, mengekalkan tahap kesejahteraan dan kesihatan secara menyeluruh melalui 4 komponen utama kesihatan, iaitu biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Untuk itu amat penting untuk kita menjaga kesejahteraan sama ada fizikal dan juga rohani. Berada di kampus, ibarat anda perlu berdikari dan meletakkan komponen utama kesihatan sama ada biologi, psikologi, sosial dan spiritual bersama-sama dengan kesejahteraan fizikal. Sekiranya mempunyai masalah kesihatan mental ataupun apa jua tekanan ketika berada di kampus, luahkanlah perasaan atau berkongsilah masalah dengan rakan ataupun dengan yang anda percayai. Segan atau takut dihakimi, kita akan menjadi golongan yang lebih cenderung untuk memendam rasa ataupun kita semakin mengasingkan diri dengan rakan-rakan sebaya maupun senior dan kita mula berasa keseorangan. Situasi ini akan menjejaskan kesejahteraan mental dan juga fizikal. Dan lama-kelamaan anda tidak lagi memberi tumpuan kepada pelajaran dan mula memendam rasa dan berkeseorangan. Jangan biarkan diri saudara-saudari berada dalam situasi ini. Perlulah mempunyai sifat yang lebih terbuka, tampil berkongsi masalah dengan rakan sebaya ataupun sesiapa saja yang anda percayai. Kerana ini anda perlukan seseorang untuk membantu sama ada dalam bentuk perkongsian permasalahan. Dan sekiranya memerlukan bantuan profesional, kita mempunyai unit kerjaya dan kaunseling, kita mempunyai unit hal ehwal Islam yang boleh membantu
sama ada kesejahteraan mental ataupun fizikal ke arah kehidupan yang lebih baik. Pastinya kehidupan yang utama adalah kehidupan di kampus itu sendiri. Untuk yang seterusnya, ingin saya kongsikan pesan buat anak. Walaupun pesan ini daripada ayah, pesan ini boleh juga daripada ibu. Pesan ini menyatakan bahawa, anakku, ayah ingin berpesan. Anakku, ibu ingin berpesan. Biarlah susah sebab buat baik. Sebab buat baik ini perlu dari menjadi senang tetapi kita jadi tidak baik. Biarlah susah sebab nak ke syurga. Dari senang tetapi untuk ke neraka. Biarlah derita berjuang jauh dari neraka, dari bahagia tetapi jauh dari syurga. Saya kongsikan kata-kata ini daripada rakan sahabat di Kolej Pengajian Kejuruteraan iaitu Profesor Fadil, dan sahabat saya ini berkongsikan amanat ini ketika minggu das ini bersama pelajar-pelajar beliau. Jadi, apa yang perlu kita ambil daripada pesan ini adalah mengamalkan sikap positif, mempunyai sifat tolong-menolong. Kita harus berfikir, pada pagi ini, ya Allah, apabila kita bangun daripada tidur, sepatutnya jasad dan tubuh ini telah memanfaatkan orang lain. Apakah kebaikan yang telah kita beri kepada orang lain pada hari ini? Kerana melalui sikap positif ini, kerana sifat tolong-menolong ini dan memanfaatkan orang lain, menghormati satu sama lain. Dan pastinya sekiranya kita mempunyai masalah, gunakanlah saluran yang betul untuk membuat aduan di pihak pengurusan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada unit-unit yang tertentu. Selain daripada bahagian hal ehwal pelajar itu sendiri, unit kerjaya dan kaunseling, unit hal ehwal agama Islam, kita ada unit kesihatan dan sebagainya, unit residensi pelajar dan sebagainya yang dapat membantu saudara-saudari di sini. Perkara yang kecil tidak harus kita perbesarkan, perkara yang besar kita kecilkan dan tanggungjawab semua untuk memberas semua perkara-perkara yang menyalahi sudut undang-undang. Kerana perkara yang tidak baik ataupun menyalahi undang-undang harus kita ketepikan. Jadilah mahasiswa-mahasiswi yang cemerlang kerana andalah harapan ibu dan ayah, harapan keluarga bila anda berada di kampus.
Di kampus, sebahagian besar dari kita beragama Islam. Semua kita adalah golongan Bumi Putra dan kita mempunyai hubungan iaitu sesama ataupun saudara Islam. Oleh itu, amalkanlah budaya memberi salam yang dimulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam itu adalah sunat, yang menjawab salam itu adalah wajib. Jadi amalkanlah budaya memberi salam, sapa dan selalu senyum. Antara sapaan yang boleh dibuat seperti dengan ucapan hello atau hi atau how are you dan sebagainya. Kerana ucapan salam ini satu amalan mulia yang telah diwujudkan sejak berzaman lagi. Dan amalan salam ini telah mula ditelan zaman dan digantikan dengan ucapan-ucapan yang saya sebutkan tadi. Seperti hello, hi, how are you, dan sebagainya. Sedangkan adalah lebih baik kita mengucapkan salam, iaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi kepada rakan-rakan yang kita baru berkenalan di sini, kerana ini membawa maksud sejahteralah ke atas kamu. Yang menjawab salam itu mendapat pahala, yang memberikan salam itu diberikan pahala. Satu lagi ingin saya berpesan, duhai bangsaku, kita harus mempunyai sifat malu. Malu ini merupakan satu sifat yang amat berharga kerana apabila kita malu, kita tidak akan melaksanakan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita harus menjadi umat Islam yang baik, kita harus menjadi bangsa yang maju, kita harus menjadi Melayu yang berjaya. Malu ini merupakan satu perasaan negatif yang timbul dalam diri seseorang. Dan akibat daripada perasaan malu ini akan mengekang kita daripada perlakuan yang tidak senonoh ke atas diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Setiap orang yang normal pastinya mempunyai perasaan malu. Kita malu berbuat jahat. Kita malu berkelakuan sumbang. Kita malu ke atas diri kita sendiri kerana kita tidak mampu menjadi hambanya yang patuh kepada peraturan. Kita harus bersyukur sebagai hambanya, menjadi hambanya yang baik. Dan sebagai pelajar mahasiswi dan mahasiswi, kita harus malu apabila tidak ke kuliah. Kita harus malu apabila tidak menyiapkan assignment. Kerana kita membawa nama kita dan juga nama ibu bapa kita, keluarga kita dan hasratnya di sini. Dan perasaan malu ini harus diterapkan dalam diri setiap individu dan masing-masing. Kerana malu itu juga dikaitkan dengan maruah. Malu itu dikaitkan dengan harga diri. Malu itu dikaitkan dengan air muka ataupun imej seseorang. Orang yang mempunyai malu dalam dirinya adalah orang yang mempunyai maruah. Orang yang mempunyai malu adalah orang yang mempunyai harga diri. Orang yang mempunyai malu adalah orang yang mempunyai air muka. Dan mereka ini akan sentiasa menjaga nama baik mereka, menjaga maruah mereka, menjaga harga diri dan menjaga air muka, imej keluarga dan keturunannya. Dan dalam keadaan ini, sifat malu ini akan mengangkat kedudukan sosial yang terjejas ataupun menjadi rendah kerana tidak mempunyai sifat malu. Ketercemuraan daripada punca-punca perlakuan daripada diri sendiri ataupun apa jua tekanan sosial akan dapat kita elakkan sekiranya kita mempunyai sifat malu dalam diri. Kerana kita malu untuk mengaku sebagai hambanya, kita malu untuk mengaku sebagai pelajar UiTM kerana harus kita membawa imej dan menjaga nama baik universiti dan UiTM khususnya. Ingin juga saya jelaskan tentang kepentingan adab. Apa perbezaan adab dan ilmu? Selalu disebutkan adab dahulu baru ilmu ataupun IQ baru EQ, intellectual daripada EQ. Kerana orang yang beradab sudah pastinya lah orang itu mempunyai ilmu. Namun orang yang berilmu belum tentu mempunyai adab. Ini bermaksud kita ketahui bahawa perbezaan antara manusia dan binatang itu sendiri adalah kerana akal dan ilmu. Tetapi tingkatan tinggi seorang manusia itu adalah kerana ilmu dan peradaban, yakni akhlaknya. Kerana seberapa banyak ilmu tanpa disertai oleh adab akan menjadikan manusia berperilaku seperti haiwan. Jadilah seorang insan yang baik di muka bumi Allah
terutamanya apatah lagi di bumi UiTM Cawangan Johor, sama ada di kampus Gamat maupun di kampus Pasir Gudang. Di sini saya ingin juga berpesan, di luar sana keluarga mengharapkan anda semua belajar dengan bersungguh-sungguh, mendapat CGPA yang cemerlang, cuba capai yang tertinggi pencapaian akademik maupun bukan akademik. Di kampus, kita mempunyai pelbagai kemudahan seperti fasiliti kesukanan yang boleh kita libatkan diri secara langsung ataupun tidak langsung. Kita mempunyai institusi masjid di mana kita dapat menimba ilmu kerohanian di masjid, dan kita mempunyai lebih daripada 80 persatuan ataupun kelab untuk anda semua ceburi dan untuk anda semua tingkatkan kemahiran ilmu dan apa jua pengalaman semasa berada di kampus. Oleh itu, gunakanlah semua peralatan, kemudahan, ekosistem yang ada di kampus untuk memajukan diri. Kerana apabila anda bergraduat nanti, anda mempunyai nilai tambah sebagai seorang graduan universiti. Saya tidak ingin bercakap panjang. Sukacita saya ingin akhirkan ucapan saya ini kepada pelajar baru, siswa-siswi semua. Saya doakan yang terbaik, mendapat yang terbaik daripada apa yang ada di kampus. Sekiranya ada permasalahan, boleh berjumpa pengurusan kampus atau siapa jua di sini yang dipercayai untuk menyelesaikan masalah anda. Saya doakan yang terbaik. Saya doakan anda dapat menempuhi pengajaran dan grad on time. Dan saya sudahi ucapan saya ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Adik-adik yang saya kasihi dan raikan sekalian, pagi ini abangmu ingin mengajak kamu merenung. Merenung-renung rencana masa hadapan, merenung-renung perjalanan kehidupan, merenung-renung realiti hidup yang penuh cabaran, bukannya tipu-tipu seperti drama Korea tontonan. Realiti hidup di luar sana bukanlah semudah yang kalian jangka. Dalam filem Rock Bro arahan Allahyarham Muhammad Khalid, ayat hidup ini keras bro, harus mengingatkan kita bahawa kehidupan di luar sana terlalu amat mencabar. Kalian mungkin kan gagal, jatuh dan terluka. Namun apa yang penting adalah semangat jitu untuk bangkit dan bangkit lagi sehingga kalian berjaya. Si Joey dalam filem Kampung Pisang menyatakan, hidup ini mesti ada wamamsam, arah tuju mesti mukliem. Wawasan dan arah tuju yang jelas haruslah kalian visualkan dalam kotak pemikiran, kerana kelak bakal mendorong kalian mencapai kejayaan. Insan yang berwawasan adalah bak pelita yang menyuluh kegelapan, bak guru yang menerangi kejahilan, dan bak umarak yang menorong kejayaan. Selepas ini, adik-adik tiada lagi cuti semester, tiada lagi pelepasan kuliah, dan tiada lagi cuti perayaan tambahan. Kalian akan menjadi warga kerja negara dan juga keluarga hingga ke akhir hayat. Bak letir M. Zain dalam filem Labu Labi, asal celik mata, kerja, kerja, kerja. Bila bekerja nanti, rajinlah, beranilah dan ikhlaslah, kerana ini ibadah yang dituntut oleh Allah. Elakkan perkara-perkara yang boleh merosakkan bangsa. 3 perkara yang merosakkan negara ialah rasuah, tidak menepati masa, dan cinggih, seperti mana yang viral dalam filem Rock Bro. Ketika kamu bertemu dengan cinggih yang diminati, ayat I love you 3000 dari filem Avenger pastinya menjadi ayat wajib dalam ukapan bersama dia. Namun dalam kemabukan rasa ini, jangan sesekali kalian lupa kedua ibu bapa yang mengharap anak-anak membalas jasanya. Ziarahilah mereka, bantulah mereka, kasihilah mereka, mohonlah restu mereka, kerana tanpa restu ibu bapa, kita bukan siapa-siapa.
Majoriti kalian pastikan bercinta. Ada yang berjaya, ada yang terhalang hasrat murninya. Bagi yang putus cinta, janganlah kalian terlalu kecewa. Demikianlah engkau. Ia hanya mengingat kekejaman orang pada dirinya walaupun kecil, dan ia lupa kekejaman dirinya pada orang lain padahal begitu besarnya. Kata-kata dari Ungku Zainuddin kepada Hayati dalam filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, jangan kalian jadikan pegangan. Jika terputus, jangan kecewa, kerana itu bukan jodohmu. Bukalah hati, bukalah jiwa, kelak kau akan bertemu peneman setia, peneman sejiwa yang sedia susah bersama, peneman mulia yang sudi menerima ketika kita bukan siapa-siapa. Ketika adik ingin berkeluarga, sisi meminang terlalu amat mencabar. Bakal mertua mungkin bertanya, siapa itu Kasim Selamat? Doktor, engineer, lawyer? Jangan kalian terkedu dengan itu soalan. Jawablah dengan sopan dan penuh keyakinan. Saya adalah teacher. Teacher yang mendidik semua engineer dan lawyer. Mulanya pekerjaan saya sehingga di setiap solat didoakan insan di segenap dunia. Kalau bakal bonda menolak, si dia pastikan merana seumur hidupnya. Kini kamu telah berkeluarga, dizahirkan warisan anak-anak yang comel belaka. Anak-anak janganlah terlalu dimanja kerana kelak hidup mereka bakal merana. Ingatlah berbait kata filem Anakku Sazali. Jika 10 tahun lampau bapa berikan nasihat dan kasih sayang, sudah pasti Sazali akan jadi anak yang baik. Ingatlah adik-adik, anak-anak adalah pewaris kita. Didiklah mereka dengan cemerlang, terapkan adab, akhlak dan akademik agar mereka menjadi insan yang berbudi. Kerana insan berbudi lagi beriman amat ditagih oleh kehidupan hari ini yang parah di arus kemodenan. 20 tahun seterusnya, kalian semakin berjaya, hidup di dunia semakin menginjak usia. Ada yang kaya raya, ada yang berjawatan mulia, ada yang bekerja di Malaysia, ada yang bekerja di luar negara. Walau di planet mana pun kalian berada, janganlah sesekali dilupa asal usul kita. Islam agamaku, Melayu bangsaku, keris yang menyilau, akulah Mat Kilau. Bait-bait dari filem epik Mat Kilau ini membangkitkan semangat kebangsaan dan mengajak kita agar sentiasa berbangga menjadi rakyat Malaysia. Biar berbeza agama, biar berbeza bangsa, bukankah kita menghirup udara di bumi Allah yang sama? Bak kata Susan Lancaster, orang putihkah, orang birukah, kan kita orang Malaysia. Hadirin sekalian, filem bukanlah sekadar hiburan mahupun tontonan. Sebaiknya naratif bergambar yang memberikan nasihat. Nasihat tentang kehidupan, nasihat tentang keimanan, nasihat tentang ketuhanan. Semoga dengan nasihat bermakna namun bersahaja pada pagi ini, kalian akan menjadi warga global yang berjaya lagi berjasa.